بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين. Kita muka surat 91. Atau i'tiqad suatu itu memberi bekas dengan zatnya atau dengan illat, seperti ia i'tiqad api itu menjadi hangus dengan zatnya, atau ia i'tiqad sebab rosak jantunglah yang menjadi mati, bukan Tuhan yang memberi hangus dan beri mati, atau ia i'tiqad bersekutu dapat hangus zat api buat hangus dan Tuhan sama buat bagi hangus itu, nescaya jadi kafir ia. Auzubillah min zalik. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, belah ihsan daripada dia semata-mata masih memberikan kelangsungan kebolehan kita untuk berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah, syukur kita dapat Islam. Dengan Islam kita perolehi ini dijadikan kita pula boleh membenarkan Allah la ilah kita, dan hidup kita ni mengikut tata cara yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu melayakkan kita menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Alhamdulillah, syukur diberi kita kemudahan untuk taat, dijauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesedaran boleh muhasabah diri di atas kejahilan kita untuk kita nak belajar supaya makin yakin ke Allah Ta'ala, makin yakin dan sedar pada kelebihan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makin yakin kepada benarnya ajaran Islam, yakin kepada Allah Ta'ala, yakin pada syariat yang ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kelapangan masa, kesihatan tubuh badan, boleh berada tempat yang mulia, majlis yang mulia, pertemuan yang mulia, untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab risalah membicarakan bab murtad ni. Auzubillah. Atau i'tiqad sesuatu itu memberi bekas dengan zatnya. Seterusnya kita nak sambung hadirin sekalian, bab-bab yang boleh jatuh agama ni adalah i'tiqad sesuatu itu memberi bekas dengan zatnya. Antara akidah yang rosak, yang salah adalah mengiktikadkan makhluk ni, sesuatu yang dimasukkan di sini adalah makhluk lah. Makhluk ni boleh memberi bekas, maksud beri bekas ni dia boleh ada pada dia sesuatu untuk dia jadi efektor kepada sesuatu, satu kos, satu perkara, dialah efektor dengan sebenarnya dan zat diri benda itu, makhluk itu, zat dia, maksudnya diri dia sendiri, by itself, and dengan diri dia lah yang menyebabkan jadinya mudarat ataupun manfaat sesuatu. Rosak akidah. Kalau kita perhati itu, bab ni
Pagi tadi pun saya ada sebut, kata apa, bab ni satu sudut kalau kita pernah belajar, alhamdulillah kita dah faham apa sepatutnya kena i'tiqad. Tapi nak hidup 24 jam dengan ada akidah macam ni, betul-betul macam mana nak boleh i'tiqad? Hanya Allah memberi bekas, dan bagaimana kaifiat nak melalui kehidupan atas muka bumi ini di atas peraturan sabab musabab, yang kita ditaklifkan untuk membuat sabab, ditaklif pada kita membuat usaha ikhtiar, ditaklifkan membuat kasab, ditaklifkan membuat iktisab. Di masa yang sama, tak satu pun perbuatan kita melakukan ikhtiar, kasab, iktisab, usaha ikhtiar itu terkesan di hati, jatuh hati yang kita berpegang makhluk itu dengan diri dia sendiri, zat dia sendiri memberi bekas. Boleh faham kataan tu? Kita sembelih mestilah syarat pisau tajam, nak tajam mesti kena asah. Bila sembelih memang makan pisau tu, apa yang kita binatang sembelih, contoh je lah saya buat misal tu, kemudian luka, putus, mati. Siapa matikan? Allah. Siapa lagi putus? Allah. Tu pisau tu, semua ni tiada lain melainkan makhluk, dan makhluk adalah sabab. Dia adalah wasilah untuk menyampaikan yang kita nak capai. Yang bagi capai Allah, tak bersekutu sesiapa pun. Tu akidah kita. Pasal apa kita kena buat akidah itu? Kerana itulah antara maksud la ilaha illallah. Tidak adalah ilah melainkan Allah. Allah saja ilah. Makhluk tak akan ada ciri ilah memang tadi. Selalu kita duk faham ilah ni dengan mana layak disembah. Satu hal, ada huraian-huraian saya dah pergi bab akidah. Satu hal, sebab kita jumpa kitab Paku Iman tu, jumpa nanti akan datang. Kita nak bicara ni berkaitan bab tu lah. Tu yang kalau kita tak pernah belajar menghalusi, memahami betul-betul dengan terperinci, jumpa guru yang betul-betul reti apa maksud yang dikendaki daripada lafaz yang kita dok sebut, kalimah syahadah tu yang kita dok sebut setiap hari. Kalau tak jumpa bertemu buku dengan ruahnya, kita takkan faham maksud sebenar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Kerah tersebut la ilaha illallah tu. Satu sudut kita rasa macam faham, pasal kita sembah Allah aja, tak pernah sembah selain pada Allah Ta'ala. Memang macam tu pun, tak pernah ada hati pun nak sembah Tok Kong. Bahkan orang yang tak semayang pun, dia orang pun bukan ada perasaan dengan Tok Kong. Betul kan? Bapak faham saya cakap apa? Ada ke agak-agak perempuan tak semayang tu, dia rasa nak sembah Tok Kong ada? Tak ada. Cuma tak semayang je. Walaupun cuma tak semayang je, disebab tak sembah Tok Kong tu satu hal. Adakah dengan dia tak sembah Tok Kong tu, cuma berdosa dia tak sembah Allah? Yang kita ni memang tak sembah Tok Kong sama sekali, dah sembah Allah. Kita dah faham betul-betul dah maksud la ilaha illallah tu dah. Itu baru patuh zahir. Akidah yang sepatutnya kita kena ada, yang tertanam dalam diri kita, dia takkan boleh diperolehi melainkan kena belajar, faham makna sampai kita benar-benar reti. Dengan ada latihan zikir yang diberi untuk kita buat setiap hari sampai jadi sebati dengan darah daging kita sendiri, sehingga Allah Ta'ala tak boleh dilupai. Macam tu. Jadi antaranya ni apa dah, bila Allah saja ilah, makhluk tak ada ilah. Ada bab kita bicara bab tauhid, bila faham Allah saja ilah, makhluk tak ilah ni dari sudut zatnya, sifatnya. Atau kita bicara khas ni perbuatannya. Makhluk takkan boleh makhluk dengan zat dia boleh buat perbuatan dia sendiri, tak mungkin. Macam mana makhluk takkan boleh ada sifat dia sendiri, macam mana makhluk takkan boleh ada zat dia sendiri, melainkan Allah yang bagi jadi. Boleh faham? Saya nak sebut dengan ringkas itu, kenapa mesti faham macam ni i'tiqad ni, dan kenapa kalau tak betul i'tiqad ni dia boleh jadi kafir, keluar agama Islam. Bahkan dia termasuk dalam maklum syai' maklum fid din bid darurah. Untuk kita faham la ilaha illallah mengikut piawaian
ulama ahli sunnah wal jamaah inilah yang dinamakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Faham betul-betul makna la ilaha illallah, Allah jua ilah, makhluk takkan duduk kedudukan ilah. Yang Allah ni ilah dalam 3 bab besar ni yang selalu disebut zat, sifat, perbuatan. Satu lagi saya sebut selalu dalam bab akidah, belajar dengan guru-guru duk sebut. Satu lagi bab pemilikan, mesti i'tiqad benar-benar betul. Kalau atas saya dah sebut sampai keempat, empat bab ni, empat sudut ni, empat aspek ni, ataupun empat angles ni, mesti betul pahaman kita yang Allah saja ilah, makhluk takkan boleh duduk tempat ilah sama sekali. Khas kita sebut ni perbuatan. Kita makan nasi, kita terkesan dengan nasi, betul? Kita masak buah garam pun, dengan garam pun kita dah terkesan dah. Kita rasa garam ni, tak ada garam, habislah masakan kita. Tak cari tanya chef tengok, tak ada garam macam mana? Tumpah dia. Bahan masakan yang lain satu hal lah kan, tapi nak sebut tak ada garam macam mana? Orang biasa duduk dapur dia tahulah macam mana rupa tak ada garam. Jadi penting nak garam. Walaupun penting ambil garam buh dan samakan, dengan sebab tu masakan jadi sesuatu. La ilaha illallah, Allah bagi sedap makanan bukan garam. Garam ni wasilah aja. Tapi kena letak, jangan tak letak. Itulah kasab yang kena buat, iktisab yang perlu diusaha, atau bahasa kita itulah ikhtiar dan usaha yang kita buat. Dia tak beri kesan apa-apa. Yang memberi kesan la ilaha illallah, Allah saja muassir kull syai'. Allah saja yang memberi bekas setiap satu, dar, nafi', mudarat, munafaat, baik, buruk. Yang tu yang kalau khas kita belajar bab akidah, bab qada qadar tu. Ketentuan semua daripada Allah Taala, walaupun tengok melalui makhluk, sabab melalui makhluk, perantara melalui makhluk, wasilah melalui makhluk, tetap akidah kita Allah lah yang beri setiap sesuatu. Makhluk ni pun takkan boleh buat sesuatu, makhluk ada pun tak boleh, melainkan Allah yang bagi ada. Sifat pun Allah yang bagi jadi sifat, yang menyebabkan spesifikasi dia jadi macam ni, macam ni, macam ni. Dan dengan itu ada perbuatan pada dia, nampak sesuatu, ada kesan daripada zat makhluk yang taklah bagi jadi. Tetap akidah kita la ilaha illallah. Antara makna khas ni di sini apa dia? La fa'il illallah, tak ada siapa boleh buat sesuatu melainkan Allah. La ilaha illallah, la quwata illa billah. La ilaha illallah, la haula illa billah. La ilaha illallah, la dara illallah. La ilaha illallah, la nafi' illallah. La ilaha illallah, la syarr illallah. La ilaha illallah, la khair illallah. Kita belajar sifat 20 tu apa? La ilaha illallah, la wujud illallah. La ilaha illallah, la qidam illallah. Itu cara sepi kita belajar. La ilaha illallah, la baqa illallah. La ilaha illallah, la wahdaniyah melainkan Allah. Wahdaniyah mana? Zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. La ilaha illallah, la milik illallah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tu asas bab akidah tu. Tak faham akidah tu memang akan gagal bab ni. Jadi kalau kita perhati itu, bila akan gagal, maksudnya wajib atas kita fardu ain. Yang inilah dia panggil ilmu hal. Saya pernah sebut dulu baca aku iman awal-awal itu. Ilmu yang presently yang kita kena belajar. Dan belajar pula instantly, segera, secepat mungkin untuk kita faham bab ni. Dan kena latih dengan zikir, latihan, ilmu dan kefahaman. Macam mana? Istilahnya hadirkan hati. Kalau tak hati tak boleh hadir, kena sebut setiap hari, tawajuh setiap hari. Ada masa untuk kita zikir, ingat ilahi, balikkan pada Allah Ta'ala setiap masa dan ketika yang kita duk lalui. La ilaha illallah. Cuba semak tengok, sedang ke susah nak dapat tu? Kalau dapat tu, memang dapat akidah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tapi tak semua orang boleh duduk tempat tu. Maksudnya apa? Satu, ilmu belajar pun dah gagal. Dia dengar saya sebut. Saya duduk alam mengaji ni lama. Siapa yang dapat limpah kurnia Allah Ta'ala yang tak belajar pun dapat satu hal. Kan? Saya sebut ni atas. Saya dah mengaji
belajar, memang duduk medan ilmu lah bahasanya, mengajar. Memang saya duduk tempat tu. Dak istilahnya apa nak sebut bahasanya, berkubang dengan ilmu macam tu kot. Duk berkubang dengan ilmu, macam-macam sudut ilmu belajar macam ni. Angkat tangan lagi, tak boleh buat 100% lagi. Sepatutnya 100% dah, tapi bukan senang. Yang ni yang kalau kita belajar bab akidah, kalau dah berkubang dengan ilmu pun tak boleh. Yang tak belajar ni tak tahulah macam mana. Saya sebut atas saya punya tanggapan macam tu. Tuan-tuan tak apalah, semua wali-wali lah, beranak-beranak dah betul dah akidah bab ni. Kalau tak betul, dengarlah elok-elok. Macam mana kita nak makan nasi supaya hati tak jatuh ke nasi? Bahkan hadir siapa? Allah yang bagi kenyang tu. Kadang cakap mulut boleh, nak sampai dalam hati tu, dan punca boleh jatuh dalam hati macam tu apa dia? Faham la ilaha illallah. Siapa Allah, siapa makhluk asal tak ada. Satu, kalau ada sesuatu pada makhluk, bukan makhluk zat dia boleh berdiri sendiri, boleh ada sifat dia sendiri. Bahkan dah ada zat, ada sifat, dengan tu ada perbuatan dia ialah boleh menyebabkan ada sesuatu yang boleh menyebabkan kesan pada makhluk lain. Tak mungkin. Pasal apa? Semua tu datang daripada Allah. Zat pun dia daripada Allah, sifat dia pun daripada Allah, apa yang berlaku dengan melalui dia, sebab dia, perantara dia, wasilah dia pun dengan Allah, dan disebut milik semua atas pengurusan Allah. Nampak macam makhluk ada sesuatu, tapi sebenarnya makhluk tiada apa sesuatu melainkan semua datang daripada Allah Ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Siapa Allah ni? Dia Rabbul Alamin, dia Rabbi wa Rabbul Alamin. Dialah takbir kita, takbir sekalian alam. Antara dia takbir kita apa? Dia yang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia yang cipta zat kamu, dia yang cipta apa perbuatan kita. Kalau nisbah hukum akal sikit untuk faham tu, nasi bukan ada akal, kita ada akal. Tak, kita pun tak boleh bagi kenyang kita, takkan nasi tak ada akal boleh kenyangkan kita? Pasal nasi kan kita lagi mulia, kita lagi tinggi, kita punya kedudukan nisbah makhluk orang Ta'ala bagi jadi. Tapi tak boleh tidak, nak kenyang kena makan, mesti ada kadar tertentu kena makan. Terpaksa ambil makanan dengan akidah Allah lah yang kenyangkan aku, jalan dia makan, Allah memerintahkan kita makan, bismillah, makan dengan nama Allah, dengan tangan kanan. Dahulukan siapa yang dahulu, ambil makanan yang dekat dulu. Ada disiplin dia, tambah duduk berjemaah. Kalau ada orang yang kita nanti, tunggu dia datang, baru semua boleh makan. Dan selagi tak berhabis semua, jangan bangun daripada tempat kita majlis duduk makan, melainkan dah habis semua baru bangun. Tu disiplin tu. Kita tak pernah belajar, ada adab makan tu pun satu hari kat kantoi kat tu pun kan, makan belah gitu ya. Orang tak makan lagi, kita dah sapu dulu lah. Istilahnya tak ikut disiplin, dia tak ikut term and condition, tak ikut SOP makan berjemaah. Ni tu lah. Boleh faham tak sebab apa? Makan berjemaah. Sembayang pun sama juga, sembayang berjemaah. Habis sembayang belah gitu tu habis lah tu. SOP berjemaah macam mana? Masyhur ulama-ulama kita sebut apa? Selesaikan, jangan bangun melainkan telah selesaikan doa. Ini bahasa itu. Jangan bangun melainkan telah selesaikan doa. Nak sembahyang sunat ba'diyah pun nantilah, tunggulah Zat. Kalut sangat buat apa? Habiskan dulu wirid-wirid tu, tempang Zat doa. Memang doa hampa lagi makbul, tapi siapa dia imam tu ambil Zat doa dia. Ambil Zat doa dia. Sehari kau nak ba'diyah, bantailah 10 rakaat sekalipun, kalau ada lah. Waktu ba'diyah lah kau. Ni macam mana? Peraturan dalam berjemaah, selesaikan doa baru bangkit sembahyang. Melainkan nak jamak sembahyang ke, nak terberak ke, nak terkencing ke, itu lain hal. Tapi asal peraturan dalam berjemaah macam ni. Ini berjemaah sembahyang, berjemaah mengaji, ini berjemaah makan pun ada SOP lah. Itu sikit saya sebut beradab nyambi-nyambi tu. Asal nak bicara apa? Nak bicara mengenai macam mana kita nak makan tu dengan hadir hati ke Allah. Allah lah bagi kenyang aku, bukan makanan. Baik kita makan banyak ke, makan sikit ke, makan roti ke, makan nasi ke. Lapar satu hal, lapar. Dia yang bagi kita lapar, dia yang bagi kita kenyang. Dan nak kenyang atas peraturan dia bagi kat kita ni, sunnah dia, kena ambil sesuatu untuk bagi kenyang. Dia pula mesti ada syarat-syarat dia.
yang ada karbohidrat. Kalau makan tembikar tak kenyang. Adalah sesuatu boleh hasil, tapi dia tak macam makan nasi, tak macam makan roti, tak macam makan capati, tak macam makan roti canai. Tak saya try nak makan tembikar hari-hari macam nak apa? Saja contoh tu kan, nak kata apa? Makan bagi makan apa sepatutnya yang betul atas sebab kesihatan macam ni, suplemen macam ni, madu ke apa ke. Kau ambil apa yang betul, tambah duk COVID ni disuruh apa? Minum air suam, lepas tu lemon nipis, lepas tu apa? Bunga cengkeh kan. Wap air, ambil sabak-sabak ni, habatus sauda, madu tak ada, beli madu kan. Tak belikan saya tak apa, belilah madu, tapi pastikan madu asli, contohlah kan. Buat sebab bila sembuh macam mana? La ilaha illallah la syifa'an illa syifa'uk. Tak ada penyembuh melainkan engkau lah bagi sembuh. Kadang-kadang tak makan apa pun sembuh dengan sendirinya. Tak betul, bukan sembuh dengan sendirinya, Allah yang bagi sembuh kita. Kita je duk perasan sembuh dengan sendirinya. No, nothing akan jadi atas muka bumi ni, atas alam ni dengan sendirinya. No. Semuanya biiznillah, biiradatillah, biqudratillah, bitakdiri minallah, semua daripada ketentuan Allah Ta'ala. Tu nak bicara tu, benda baca sikit je, tapi nak ambil faham tu, hadam dia elok-elok baru nak boleh hidup macam inilah, baru atas nama hidup, gaya hidup Muslim. Hujan turun, pokok subur, alhamdulillah ya Allah, engkau yang telah suburkan segala pokok tumbuh-tumbuhan. Tengok pokok kering, bubuh baja, simbah air, pakai baja pula macam ni. Menakjubkan dia tumbuh. Ya Allah, engkau yang bagi tumbuh, aku buat sabab je, pilih baja yang betul. Nak buat sebab, buatlah sebab yang sabab-sabab yang mesti munasabah untuk hasilkan nak dapat. Tetap walaupun kita buat tu sabab munasabah, buat betul, hasil la ilaha illallah. Tengok tak jadi, rojok kat kita, rojok semak balik apa kita buat tak betul SOP. Jangan Allah disalah dan dicerca. Apatah lagi ada ayat-ayat yang tak sepatutnya disebut ke Allah Ta'ala. Salah tu mesti salah kita. Tak akan berlaku sesuatu tu melainkan mesti ada kesilapan, salah silap, bala bencana yang daripada kita. Allah dia tak pernah zalim dengan kita sesuatu pun. Itu prinsip. Itu mungkin saya dah lajak jauh sikit, tapi prinsip masih tetap sama. Apa dia? Mustahil makhluk ni boleh bekas, boleh memberikan mudarat, manfaat. Kalau garam boleh masin, gula boleh manis, api boleh membakar, air boleh sejuk, air boleh hilangkan dahaga, makanan boleh mengenyangkan, pakaian boleh menutup aurat, pisau boleh memutus, semua bab, ruh boleh bagi hidup. Tidak ada apa sesuatu pun daripada makhluk ni, makhluk ni dengan zat dia, itu istilah zat dia. Maksud zat dia ni maksudnya dengan diri makhluk tu sendiri, by itself, by themselves kan, boleh memberi bekas sesuatu yang dia jadi muasir. Dia adalah efektor, hakiki efektor jadi sesuatu. No. Kita terang, ada matahari. No, bukan matahari menerangkan, Allah bagi terang, lalu kot matahari. Saya mengaji dengan arwah Fatih, bahasa untuk mudahkan hadam ni, lalu. Kita sihat, lalu kot madu. Kita kenyang, lalu kot makan nasi. Contoh kan. Kita kena bencana, lalu kot COVID. Semua lalu. Ni boleh dapat sejuk, laluan kot kipas. Boleh ada aircon pula, lalu kot aircon. Macam ni. Mesti sebab tu betul. Dia bukan sebab, mesti pandang Allah. La ilaha illallah. Pasal mesti faham betulkan tauhid kita. Itulah istilahnya tauhid. Mengasahkan Allah Ta'ala. Ingat dia sah. Contoh macam saya ngaji, ada guru sebut, contoh kita buat usaha ikhtiar ni, dia macam katalah kita nak pergi Kuala Lumpur daripada sini, isi minyak, betul tak? Ingat tak minyak? Ke duk rasa sampai dengan kereta, ke sampai dengan minyak? Minyak ni bahan api untuk bakar je, sampai dengan kereta. Contoh pun terlalu dhaif lah contoh tu. Tapi ingat tak minyak? Aku sampai ni minyak ni ada tak? Sampai ni naik kereta. Tauhid betul macam mana? Bukan sampai dengan naik kereta, sampai Allah bagi sampai. Lalu kot kereta, bahan api dia minyak. Minyak pun tak boleh bawa diesel, mesti petrol. Agak duit banyak pun bawa orang 97. Itu saya buat lawak bodoh, tak gelap dah tu.
Jangan bubuh air, jangan bubuh diesel. Maksud apa? Kalau hak petrol jangan bubuh diesel, diesel jangan bubuh petrol. Jangan silap bahan api. Jangan silap. Jangan kata bahan api. Minyak brek pergi bubuh minyak auto. Betul, minyak brek dengan auto sama tak? Tak sama. Tanya bab tu pun tak tahu, tak payah tanya lah. Macam mana betul minyak lain tak? Minyak brek lain, minyak auto lain. Minyak auta mana ada, minyak auta. Itu gawak bodoh-bodoh sambil. Nak sebut sabab kena buat bagi betul, tapi hati tak jatuh kat sabab. Soal, senang ke susah nak dapat akidah tu? Yang ni lah mahalnya mengaji tauhid sini ya. Dan di sinilah kita akan rasa cabarannya kita, susahnya hidup nak bertauhid. Di sinilah kita akan faham perlunya ada nabi, rasul, guru-guru yang kena ajar kita tauhid. Kena ada guru-guru yang asuh kita tauhid. Kena ada pembimbing yang asuh kita tauhid. Kalau tak akan boleh dapat tauhid. Tauhid mesti ada guru yang asuh kita untuk dapat tauhid. Mesti ada ilmu yang betul untuk hasilkan tauhid. Walaupun kita dah dengar lama perkataan tauhid. Walaupun dah dengar lama la ilaha illallah. Dah dengar lama dah Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad ikutan kita. Dengar lama dah, tapi belum tentu jadi ahli tauhid. Khasnya atas bab ni. Pasal apa? Salah dia boleh jadi kufur, boleh jadi murtad, keluar daripada ajaran Islam. Yang ni bukan ajaran Islam. Maksudnya mengiktikadkan makhluk ni boleh ada sesuatu jadi efektor dengan diri dia sendiri kan. Kita pun memang tak pernah ungkap macam tu. Pasal bab ni bab iktikad, dia bab hati dan perasaan, bab mengenal, bab apa? Kita kena realize dan recognize who is Allah Ta'ala, who is makhluk Allah Ta'ala, who is his creation, siapa yang kata yang ni be created, dan siapa creator, mesti kena kenal. Sakit bunyi bahasa Inggeris apa saya sebut itulah kan, kot boleh mudahkan faham. Kena kenal betul-betul makhluk, letak tempat makhluk, Allah letak kedudukan Allah Ta'ala. Kita masalah macam mana ni? Kita letakkan makhluk kedudukan Allah Ta'ala. Ini masalah kita. Jangan kata dalam bab besar-besar, dalam bab tunai hajat, apa dia? Dapat duit, rasa lega. Dapat minum air, kata jatuh hati kita ke makhluk. Apa maksud tu? Apa faham tu? Wajib taubat, mengaji lain, mengaji lama sikit, dan mengaji bagi bertemu buku dengan arwah. Mengaji mesti seriously mengaji, mesti ada credit hours yang munasabah untuk hasil mengaji. Mesti ada latihan tarbiyah, ada amalan macam mana nak latih diri supaya betul tauhid kita dengan ilahi. Mesti ada. Mustahil boleh sampai kalau tanpa usaha dan ikhtiar. Atas jalan proses sabak musabak, atas jalan wasilah. Orang yang memang special, Nabi Rasul. Mereka siapa? Allah yastafi minal malaikati wa minan nas. Allah pilih di kalangan malaikat, di kalangan manusia, siapa yang jadi rasul dia. Mereka ni pilihan Allah Ta'ala. Mereka bukan payah mengaji, bukan payah berguru. Siapa? Yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah Ta'ala dia yang jadi sesuatu dan dia yang pilih. Dia yang pilih setiap satu, khasnya atas nama Nabi dan Rasul. Kat kita ada taklif yang disuruh dan diusaha. Kat kita ni memang tak boleh dapat kalau tanpa kita belajar, bertemu dengan sepatutnya, kita kena bertemu dengan guru macam mana, dan latihan yang sepatutnya kena buat. Sikit ke sana lah, sikit ke sana. Nak bicara sana siapa? Nak menunjukkan apa yang kita kena belajar. Tak pernah belajar, tak pernah jumpa, tu yang wajib menuntut ilmu. Baru kita akan faham, macam mana? Bahaya lagi kita punya bab iman ni. Memang bahaya. Hatta kalau Dajjal pun berkosak, kita bukan takut dengan Dajjal. Itu nak takut dengan apa? Takut iman tak ada masa Dajjal datang tu. Tak ada Dajjal pun iman macam tak ada je. Tak kena Covid pun macam tak ada iman aja. Duk iman dekat Covid apatah lagi dah cucuk mesin saya dah kena 3 dos dah. 3 dos. Ada ke 3 dos? Dah 2 dos. Tak apa, sihat. Duk jatuh iktikad, dos tu yang sihatkan, vaksin tu yang sihatkan. Kacau juga. Kami tak vaksin, kami pakai madu tu yang sihatkan. Masalah juga. Walaupun yang ni ada ikhtiar macam ni, ini ada ikhtiar macam ni, yang tak boleh tu semak buku syarak tu satu hal. Ni kita cerita bab iktikad ni.
Sekalipun kau buat tu mengikut kaedah apa, cara tradisional ke ataupun cara moden ke, ataupun di situ ada benda najis ke, benda haram ke, ada babi ke, kalau kita buat hasil tak hasil satu hal, dibenar tak benar syarak tu kena tengok ilmu syariatnya, tapi akidah mesti betul pada Allah Ta'ala. Macam mana tu? Tu banyak itunya proses tu. Proses syariat, mana satu boleh ambil, tak boleh ambil, mana halal, mana haram, mana syubhah. Lepas tu akidah tetap mesti betul pada Allah Ta'ala. Yang kita wajib pelihara ni akidah ni. Pasal apa? Kalau bagus amalan macam mana pun, tapi akidah tak betul, masalah. Jadi kalau duk i'tiqad makhluk ni beri bekas dengan zatnya satu, ataupun dengan ilat. Ilat ni bahasa Arab. Istilah ilat ni bahasa kita berkerana. Kita ni memang duk i'tiqad berkerana-kerana. Pasal apa mati? Covid. Pasal apa mati? Darah tinggi. Pasal apa mati? Kanser. Pasal apa mati? Accident. Pasal apa mati? Dan umumnya kita sebut semua tu memang kita i'tiqad benda tu lah yang mematikan. Betul tak betul? Betul tak saya sebut? Betul tak saya sebut? Macam tu lah. Memang umumnya kita bukan saja sebut dengan mulut, jatuh dengan hati sekali. Betul tak? Betul? Betul tak? Kalau tadi puasa makan nasi, rasa segar sikit tak bila makan nasi? Jatuh hati kat nasi ke jatuh hati kat Allah yang bagi segar? Contoh lah kan, contoh aja. Bukan senang pun dengar saya sebut. Kalau tuan-tuan rasa senang, alah payah apa ingat Allah Ta'ala. Saya nak mengaji dengan tuan-tuan, tolong ajar saya, tak kata senang itu. Saya tu saya kata, saya boleh sebut disiplin ilmu, tapi kat saya ngaku je tu lah. Ada waktu memang teringat sungguh kita memang bagi perhatian khas. Ada waktu yang munasabah dengan latihan macam mana Tok Guru kita duk ajar, buat. Orang tengah seronok duk ingat hati ke orang Ta'ala tu, best, memang best lah. Tu pun kita je rasa best. SOP tu kita yang rasa macam cukup, tapi kalau nilai betul-betul silap kantoi. Kalau masa tak ada langsung untuk istilahnya hati fikir zikir ke Allah Ta'ala, tak ada, tak langsung jatuh hati ke Allah Ta'ala. Jadi apa masalah ni? Memang masalah kita banyak kan. Dan dengan kita tauhid ke Allah Ta'ala, kata Allah macam ni lah, yang ni lah antara maksud uzkurullaha zikran katsira. Kamu ingatlah Allah Ta'ala banyak-banyak. Apa maksud ingat Allah Ta'ala banyak-banyak? Bila pun jatuh hati ke dia, itulah maksud ingat Allah banyak-banyak. Antara makna ingat Allah Ta'ala banyak-banyak ni, bila pun ingat dia. Makan mau ingat dia siapa? Dia yang bagi rezeki, dia yang bagi kenyang, dia yang bagi manis, dia yang bagi masin, dia bagi tiga rasa. Yang ni rasa cengkeh, ni rasa bunga lawang, ni rasa kayu manis, ini rasa gula merah, ini rasa cili api, ni rasa cili tom yam, ini rasa cili benggala, ni rasa dia boleh bagi kita cam pula tu. Contohlah kan, ni ada serai, ni ada lengkuah, ni lengkuah muda kot, ni ada halia, ni ada hak ni. Boleh rasa satu-satu. Yang tak rasa satu Tapi siapa bagi tu? La ilaha. Dia bagi kita boleh ada idrak tu, boleh rasa, boleh ada perasaan, sedar ni siang, ni malam, ni panas, ni sejuk, ni sedap, ni masin. Boleh rasa ni lembut, ni gebu, ni bersih, ni licin, ni kasar. La ilaha illallah. Allah yang bagi kita ada perasaan, boleh ada kesedaran, boleh dapat semua panca indera kita yang berfungsi, boleh dengar, boleh lihat, boleh bau, boleh rasa. La ilaha illallah. Allah yang bagi kita semua kebolehan capai dengan panca indera tu. Macam mana tu? Satu, kalau duk pegang dengan makhluk, pegang dengan kerana ni pun masalah dia. Pasal apa masalah dengan kerana ni? Pasal duk pegang dengan makhluk, betul lah. Yang tu yang mengkeranakan jadi sesuatu yang kita lupa sebenarnya siapa pentadbir sebenarnya yang menyebabkan jadi sesuatu. Seolah makhluk ni dikeranakan makhluk ni jadi macam ni, dikeranakan makhluk ni jadi macam ni, dikeranakan makhluk ni jadi macam ni. Dengung tak? Slow sikit ni tu. Kamai.
Pulas ke kiri sikit. Bukan tak. Tu yang nombor 2 ni. Mic. Okey. Insya-Allah. Alhamdulillah. Contoh dia kata seperti i'tiqad api itu menjadi hangus dengan zatnya. Untuk bakar api, gunakan api untuk bakar satu. Tambah berlaku kebakaran apa, hutan ke apa ke, macam mana? Api hangus habis semua. Kita duk faham hangus tu api. Beriman macam mana? La ilaha illallah. Semua berlaku dengan ketetapan Allah. Api itu alat untuk hangus. Gempa bumi macam ni, tsunami ni alat untuk bagi mati. Semua tu balik. Kena apa? Nak faham apa? Ni semua makhluk Allah. Atas nama ni semua adalah hasil perbuatan daripada Allah. Allah yang buat semua ni. Ni semua adalah perbuatan Allah. Satu. Ada pelajaran dia tu. Kalau mengaji tak kena gaya, sewil pula dan lain. Boleh jadi salah akidah bab lain pula. Itu hal. Memang ada ilmu dia. Yang cabaran besar sebenarnya ngaji tauhid. Tak belajar langsung bodoh satu hal. Bila belajar pula jaga, ada orang tergelincir pula tak kena belajar, tergelincir pula pergi tangan lain. Pasal belajar ilmu tauhid ni diibarat macam jalan atas hantar pedang. Apa dia? Berbisa. Pula tu halus. Sengit belah ni pun salah, sengit belah ni pun salah. Terajak sangat pun salah, kurang pun salah. Mesti lurus betul-betul. Baru sirat mustaqim. Macam mana nak dapat betul-betul tu? Sirat mustaqim ni atas kita bercara macam mana? Usaha ikhtiar, sabab dibuat, tak pernah tinggal. Bahkan buat sabab tu tepat sungguh macam mana SOP yang dikendaki. Lepas tu dalam masa yang sama, hati tak pernah berubah melainkan hanya pada ilahi. Dia punya ayat macam tu, sentence dia macam tu. Katalah kita buat ukuran, tembak ukur, contoh buat misal macam mana? Allah. Katalah contoh tukang, kita bertukangan, kita ukur semak rancangan buat macam ni, ukur macam ni, ini panjang, ni pendek, berapa, potong, pasang, ambil kren, angkat, letak tu macam mana? Masuk betul-betul, ngam, cun, macam tu kan, macam mana? Tak silap sikit pun, macam mana? Bahasa macam mana? Masih hebat tak? Tak faham saya tanya apa? Siapa hebat? Dah tanya itu, manalah jawab Allah kan? Sepatutnya itu. La ilaha illallah. Itulah akidah yang ajar macam Nabi Sulaiman nak pindah istana Balqis ni, singgah sana Balqis, Arsy Balqis. Ada jin yang boleh bawa ni, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ni pagi sebelum kau bangun daripada tempat duduk kau, maksudnya sebelum selesai petang kau duduk tugasan sebagai pentadbir negara ni, sebelum kau bangun habis kerja kau hantar sampai. Ada seorang lagi ahli kitab, waliullah kan, orang beriman, kata aku akan boleh bawa singgah sana ni qabla an yartadda ilaika tarfu. Kau pejam sebelum kau celik dah ada. Adalah. Macam mana? Hebat kau waliullah, macam tu kan? Tak ada pasal. Hadza min fadli rabbi. Ini semua limpah kurnia Allah Taala bagi. Tak jatuh hati sikit kat wali dia. Kita lah kalau ada pelajar lah boleh buat macam ni. Kita suruh buat kerja, tengok pelajar ni macam mana. Hebat pelajar ni. Kalau katuk gendang, dia katuk gendang, bunyi mesti clear. Contohlah kalau katuk gendang. Kalau dia nasyid, mana puak nasyid ni hilang lah, gaib dah. Baru puasa tu dah gaib. Suara dia kalau nasyid, menggetar jiwa. Contohlah kalau yang ni, kalau masak amboi, semua masak sedap. Masak apa semua sedap. Contohlah kalau yang ni, kalau buat cucur ada sosis, kalau kena gu dia. Contoh kan. Kalau yang ni ke, kalau memanah, kena dapat dengan dia Contoh kan. Yang ni kalau masing-masing punya kebayangkan dah masing-masing. Yang ni kalau
kena test baca Quran ke, tebuk je tahu mana, petik je semua ingat saja. Hak ni kalau sawit, kalau dicodok jatuh jatuh hati kat siapa? Jatuh hati kat orang, kat makhluk tu ke jatuh hati kat Allah Taala? Banyaknya kita jatuh kat makhluk. Dia tak ada Allah, dia tak ada dah. Macam mana? Sepatutnya macam mana? La ilaha. Kalau dia tak ada pun macam mana? Ya Allah, Engkau mudahkanlah urusan kami. Dia walaupun tak ada ganti hak lain untuk letak duduk berdekat tu. Bahkan ya Allah, berilah lebih baik lagi daripada apa yang ada. La ilaha illallah. Patutnya macam tu kita. Ada ke perasaan gitu? Oh, yang tu yang kita nak belajar jadi orang beriman ni, sentiasa hati bergantung kepada Allah Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu. Ni sembah dah sembah Allah Taala, nak minta tolong ni ke Allah Taala. Walaupun tengok melalui makhluk, macam mana? Hati tak jatuh makhluk sikit pun. Oh, tak kata tak jatuh ke makhluk sikit pun tu. Tu lah. Kita misalnya nak merumah rumah tak dan. Bila ada isteri, yang ni lipat kain, yang ni basuh, yang ni masak, tersusun cantik, bersih rumah kita. Macam mana? Duk rasa isteri ke rasa Allah? Allah yang bagi bersih semua, bagi susun semua. Lalu ke isteri. Kat isteri bagilah ucapan untuk isteri. Terima kasih Ling tu dah Ling lah. Terima kasih Intan lah. Terima kasih Yang, sayang lah. Contoh kan. Nak senyum pun punya pasal lah, kau nak senyum tak senyum. Tapi contoh. Walaupun sebut macam tu kat isteri, hati macam mana? La ilaha illallah. Allah Ta'ala bagi isteri macam ni. Tu isteri yang siapkan semua. Ni isteri tak siap semua ni. Masak tak sedap. Dengan bersepah barang, rumah busuk, haknu basi, masak nasi tak jadi, pulut mentah. Contoh lah kan. Yang ni tak jadi, buat pekasam jadi pekasin, tak masam masin. Baju air pun manis melampau, goreng ayam hangit. Macam mana? Tetap la ilaha illallah. Yang penting akidah kau sabar tak sabar, temuh yang tu. Betul apa pula tindakan kita? Apa nasihat kita? Apa muamalah kita dengan dia? Macam mana amar ma'ruf nahi munkar? Macam mana istilahnya? Ahsanukum akhlaqan, sebaik-baik akhlak dengan isteri, anak, jiran tetangga, anak murid, guru. Oh, macam mana? Muamalah yang sepatutnya kena buat. Hati la ilaha illallah. Dengar, saya nak syarah tu, syarah apa? Syarah tauhid yang sepatutnya kita kena belajar. Tak betul tauhid tu, maksudnya kena pergi belajar. Bila tak betul tu antaranya apa? Hati kita akan jatuh terkesan kepada makhluk. Itu masalah dia. Sehingga antaranya berpegang kepada zat makhluk itulah boleh jadi sesuatu khas atas disebut ni. Apa dia? Dok i'tiqad api tu sendiri memberi bekas. Hutan tu, api tu hangus. Harimau tu ganas. Bukanlah pula bila ada harimau, alah yang takut harimau ganas. Tak adanya jinaknya. Jangan buat gitu. Jangan buat gitu. Nak sebut apa? Mana yang sepatutnya kena sabab buat usaha ikhtiar, buat. Macam mana pun, yang ni adalah hukum adat. Kita buat je taat, gantung je hati dengan Allah Ta'ala. Kalau pun benda tu berbahaya, rosak pun macam mana sebagainya, tak mustahil Allah Ta'ala untuk dia nak pelihara kita daripada apa benda yang tak elok. Kalau kita ada benda yang tak ada, dia boleh datangkan daripada melalui mana-mana sabab untuk dia datangkan kita pertolongan. Macam ni nak hidup jadi orang beriman macam ni. Macam mana? Ni yang ni baru hidup orang beriman ni. Hati itu sentiasa bertaut bergantung kepada Allah Ta'ala. Walaupun ada makhluk, ada sabab, hati tak jatuh pada sabab. Bahkan kita memandang pada musabbibul asbab. Ni pelajaran akidah yang mesti mantap ada kat kita. Ni sebab ilmu satu hal, lepas tu macam mana nak praktik tu. Satu hal. Satu atas dia sebut ni macam ni lah. Rosak macam tu pasal dok i'tiqad api tu menghangus dengan zatnya, ataupun dia i'tiqad sebab rosak jantung lah menjadi mati. Pasal apa dia mati? Jantung. Pasal apa mati? Covid. Pasal apa mati? Kanser. Pasal apa mati? Kita jangan kata ke Allah Ta'ala. Ada istilah syarak yang memang dalam Quran guna istilah tu. Perkataan tu pun lah ni hampir-hampir tak disebut dah. Apa dia? Ajal. Pasal apa dia mati? Ajal. Bahkan kalau kita sebut macam mana? Memanglah mati pasal ajal. Aku kan tanya tu, aku tanya sebab apa? Dia akan pegang dengan sebab tu. Sebab tu.
Bukanlah pula kita nak menafikan sebab. Dengar elok-elok ayat tu. Bukan. Bukanlah pula misalnya kalau katalah atas kita bicara contohnya macam COVID apa ni, atas nama dia pandemik, bukanlah pula macam mana Allah saja kuasa, makhluk tak beri kuasa, tak pakai face mask pun tak apa, sedangkan nisbah peraturan kena pakai face mask. Contoh saya sebut bagi contoh je. Perlu tak betul face mask tu, tengoklah. Tu yang ada sahabat-sahabat saya yang ada pergi Nigeria, ada yang pergi Afrika, orang pergi buat dakwah luar negara kan. Tadi pun ada jumpa ziarah kawan-kawan yang pernah pergi ke luar negara. Apa dia? Kat mana dia sebut tadi? Yang kata kalau pakai Morocco kan. Kalau pakai face mask ni kata dia suruh buka. Siapa? Pakai face mask ni orang ada penyakit. Kau ada penyakit ke? Tak ada penyakit kalau pakai face mask. Orang face mask ni, orang ada penyakit, orang pakai face mask. Kau ada batuk kering, ada TB, orang pakai face mask. Malaysia macam mana? Sihat suruh pakai face mask, semayang pakai face mask. Sikit lah saya nak sebut itu kan contoh. Kalau pergi negara luar kita tahu beza antara Malaysia dengan negara lain. Nak sebut saya nak bagi sebut contoh, maksudnya kalau memang tak perlu pakai, tak payah pakailah. Nak sebut tu, tapi kalau memang kena pakai, pakailah. Saya nak cerita masalah apa usaha ikhtiar yang sepatutnya kena buat. Bahkan saya pernah sebut gini, kalau katalah memang coronavirus ni pandemik, sepatutnya bukan tutup dengan kain macam ni, bukan macam ni. Jangan. Dia kena pakai yang macam racun, sembuh racun kat kebun tu. Pakai tu, yang tutup nampak mata ada cermin itu, yang ada serombong tu. Ada bekalan oksigen belakang tu. Setiap orang nak keluar rumah kena beli alatnya tu. Pasal apa? Ni pandemik ni lebih bahaya daripada kebocoran gas ataupun toksid apa macam kat Pasir Gudang itu apa? Pencemaran kimia ke apa kan? Patutnya kena pakai topengnya tu. Macam yang pasukan elit tertentu kan nak masuk paling bom memenuhi mata tu, orang pakai topeng ni tu. Sepatutnya macam tu lah. Baru pandemik sikit masa kita. Faham tak apa? Alah, takat pakai macam ni ada apa? Untuk pakai purdah tak boleh pakai purdah, kena pakai satu lagi pula, face mask pula. Purdah tu pakai double face mask. Wah. Saya bagi contoh ya. Kalau memang kena buat. Selamat daripada tu macam mana? La ilaha illallah. Dengar saya sebut. Saya bukan apa, saya nak cerita apa sepatutnya usaha dan ikhtiar. Taklah bermakna berpegang dengan Allah Ta'ala menafikan usaha ikhtiar. Bukan. Tapi masalah kita apa dia? Bila dah buat usaha ikhtiar, tak pernah pandang lah langsung Allah Ta'ala. Bahkan siapa tak buat usaha ikhtiar ni, ambil tindakan. Macam seolah-olah itulah dosa besar. Orang tak semayang, tak ada ambil tindakan pun. Mula saya cakap macam-macam. Sedangkan kat kita ada banyak benda-benda yang kena perhati semua satu. Dia atas sabab az-zahir, sabab alami pun kena perhati, sabab syar'i pun kena perhati. Macam mana nak hidup bagi betul lah ni Kedah. Perhati saya sebut tu, renung tengok, muhasabah tengok. Kita punya ilmu terang mana yang kita rasa kita dah cukup, kita dah finally dah jadi orang muslim, mukmin betul-betul ni, muttaqin di sisi Allah Ta'ala ni. Jadi contoh dia bagi, rosak jantunglah yang menyebabkan untuk mati, bukan Tuhan. Kalau nisbah nafi terus ni, ni memang gila punya salah lah kan. Bukan Tuhan yang buat beri hangus, yang beri mati, atau dia i'tiqad bersekutu hangus itu dengan zat api buat hangus dan Tuhan sama-sama buat bagi hangus. Tu pun merepek juga tu. Kalau sebut terang-terang macam tu memang kata sesat gila lah. Kat kita memang sebut kita tak pernah. Tapi kena faham ni bab i'tiqad, dia bukan bab sebutan, dia bab hati dan perasaan. Dia sebab dia adalah bab yang mana jatuh pandangan dengan tu kita pegang, kita berpegang, kita yakin dengan tak ada syak. Selalunya kita kalau tak belajar akidah memang kita akan berpegang dengan sebab. Kita tak berpegang langsung dengan musabbibul asbab. Satu kena ada ilmu la ilaha illallah tu supaya sekurang-kurangnya ilmu yakin mesti ada, walaupun mungkin dia agak terlambat untuk rasa di hati. Mungkin makan nasi lapar makan oh kenyang. Astagfirullahalazim. Allah yang bagi kenyang. Lalu ku nasi. Alhamdulillah. Dia yang at'amana wa saqana. Dia yang ashba'ana wa ja'alana minal muslimin. Dia bagi kita makan, dia bagi kita kenyang, dia bagi kita hilang lapar,
dan dialah jadikan kita muslimin. Siapa boleh serah hati ni kepada Allah Taala, yang nasta'in, minta tolong dengan Allah Taala, hadir hati, Allah lah yang bagi kita nikmat. Dia mun'imun, nikmat yang kita makan tu adalah nikmat. Sedar kita pada siapa mun'imun nikmat, siapa beri nikmat. Ini tauhid yang kita nak dapat. Baru istilahnya muslim, mukmin. Kalau tak betul dok i'tiqad zat makhluk tu sendiri, jatuh perasaan hanya pada makhluk, bahkan tak pernah belajar pun macam mana nak tauhidkan Allah Taala, nescaya jadi kafir orang itu. Jadi nak jadi kafir bukan nanti jadi Wahabi, bukan nanti jadi Syiah, bukan jadi pluralisme, apa benda-benda isbah pahaman tu. Macam mana? Bab ni pun kata dah, tak mana? Jahil. Tak faham la ilaha illallah. Itu kalau ada ilmu pun, ilmu hanya setakat baru ilmu yakin, belum ainul yakin. Masalah juga. Pasal dengan ada ilmu yakin mesti latih untuk dapat ainul yakin. Macam mana nak dapat ainul yakin? Mesti ada ilmu yang mantap dulu, lepas tu dengan latihan macam mana nak hadirkan dan kekerapan. Untuk banyak mana masa kredit awas yang sepatutnya kena hadir, sampai istilahnya Allah Ta'ala mustahil dilupakan. Dia punya CP macam tu. Macam mana nak dapat, itu kena PM tepi ngaji lain. Macam mana nak boleh jatuh hati tu ke Allah Ta'ala semata-mata tu. Yang ni yang baru kita akan faham. Rupanya bukan senang nak dapat iman kepada Allah Ta'ala. Baru kita akan tahu value-nya iman. Baru kita akan tahu bahawasanya besarnya nilai iman. Baru kita akan tahu kat kita ni kalau boleh muhasabah, nipisnya iman. Baru kita akan tahu bahawasanya kita ni silap tak ada iman. Na'udzubillah. Betul macam mana nak ada iman balik? Syahadah lain, mengucap lain, itu macam mana? Hadir hati sentiasa la ilaha illallah. Betul tak faham mantap lah la ilaha illallah, pergi mengaji, dah bodoh, dah tak kerti. Bila nak mengaji? 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Sekarang juga kalau boleh bagi selesai kat dia sampai kerti. Hadanallah ila sirr. Nisbah baca saya baca dah. Mentelamat nak cerita pun sampai dah. Nisbah kita minta doa, mintalah Allah Taala peliharakan kita. Nisbah kat kita ditaklif mengaji, mesti sampai faham apa kira bicara, faham apa beza antara Allah Ta'ala makhluk ni dengan Allah Ta'ala, dengan bahasanya siapa Allah Ta'ala, siapa kita. Jangan sampai ada terjatuh akidah pada makhluk sama sekali, bahkan mesti akidah kita pada siapa yang mun'imun iman, siapa yang khaliqul makhluk. Tak jatuh hati kepada makhluk dengan zat dia, dengan tabiat dia, dengan apa, lalu kalau dia bahkan makhluk ni dia laluan. Saya ngaji guru buat misal macam ni, apa dia, kita dapat barang, ada JNT tak hantar kan, pin kan, nama sekian kan, nombor belakang IC, kerana nombor IC kena nama sekali kan, macam-macam prosedur lah tu kan. Okey, jatuh hati kat siapa? Kat JNT ke kat siapa yang hantar? Ini daripada Negeri Sembilan ni, contohlah kan, ni daripada Kelantan ni daripada Selangor ni, ni barang daripada Kepong nak sampai, contohlah, ni daripada Ipoh sampai. Jatuh hati kat siapa? Bukan kat JNT tu. JNT tu cepat, segera beres, padu. Tapi barang tu macam mana? Hati jatuh kat siapa? Siapa yang hantar? Yang ni postman aja. Lalu kot dia sampai kat kita. Macam tu lah kita makan nasi. Macam mana? Allah bagi kenyang aku, nasi ni laluan. Tukang masak laluan untuk masak. Mak kita, bapak kita laluan bak rezeki. Pokok tanaman, semua laluan tak. Memborong, peraih, nelayan, semua tu semua laluan. La ilaha illallah. Baru jadi ahli tauhid. Yang tu yang macam mana nak buat, apa ilmu. Tu saya kata banyak benda kena belajar. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, urusan kita, bukakan pintu hati kita, bagi kita faham kepentingan belajar ilmu akidah ni, dan nampak apa yang kita nak belajar dan apa yang kita nak kena capai dalam belajar akidah ni. Apa dia, kalau orang faham ni macam mana, kalau boleh tak mau duduk keluar daripada medan ilmu, kalau boleh nak duduk tempat yang memang ada guru, memang kita sentiasa diingatkan macam mana nak capai tauhid ni, supaya hati ni sentiasa ingat pada Allah Ta'ala yang dia mun'imun, nikmat yang ada ni tak ada satu pun jatuhkan ke hati kita, bahkan jatuh hati kita pada siapa mun'imun nikmat. Itu sikit bahasa demikianlah.
Hatta walaupun semudah garam, walaupun semudah air, walaupun semudah makan, walaupun semudah api, walaupun semudah udara, walaupun semudah oksigen, walaupun semudah nyawa kita, penglihatan kita, pendengaran kita, apa dia? La ilaha illallah. InsyaAllah itu. Atau antara i'tiqad yang salah, jumpa tu akan datang insya-Allah. I'tiqad sesuatu tu jadi dengan sendirinya. Yang ni masalah agak. Situ dulu. Ada soal? Ya. Sekutu tu syirik, ya, betul. Atau istilah tak perasankan ke Allah Ta'ala, duk perasan pada selain pada Allah Ta'ala, tu kufur. Istilahnya tertutup langsung pada Allah Ta'ala. Duk i'tiqad Allah dan api inilah yang menghanguskan. Bila Allah Ta'ala jadikan api, dengan api itu Allah menghanguskan. Allah dan api bersama-sama ada di situ menghanguskan, menyebabkan benda itulah boleh terbakar. Itu syirik nama dia. Atau istilah macam tu syirik. Tak perasan langsung ke Allah Ta'ala, hanya sedar pada makhluk Allah, tu kufur. Istilah kufur ni terdinding, terhijab, tak hadir langsung, tak rasa langsung, tak boleh pandang langsung, tak reti langsung, tak ada pahaman langsung, tak ada ilmu langsung untuk faham ke Allah Ta'ala. Itu nama dia kufur. Maksudnya terdinding, terhijab, terhalang daripada boleh pandang siapa sepatutnya dipandang. Atau istilah macam tu. Betul. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.